Kat mana? Itulah dah keluar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Mazhur, fisioterapi di IUM Medical Specialist Center. Jadi hari ini saya nak cakap berkenaan dengan anterior cruciate ligament injury ataupun kecederaan lutut di bahagian anterior. Okay. So ini yang tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak. Ini adalah healthy ACL ataupun ligamen lutut di dalam bahagian depan anterior, dan ini juga puan boleh nampak, dan puan boleh nampak, tuan-tuan puan-puan semua boleh nampak dekat depan ni. Ini adalah healthy ACL jugalah yang menyelaputi bahagian dalam lutut. So tuan-tuan boleh tengok ini bahagian anterior cruciate ligament. So ini grade of injury. So yang normal inilah tak ada kecederaan langsung. So basically kita ada 3 sprain ataupun 3 ligament of injury. So grade yang pertama dipanggil stretching ataupun small tears. So grade yang kedua the largest but incompletely tear. So yang grade ketiga ialah sprain, iaitu complete tear. So biasanya kalau complete tear, doktor akan buat operation dan sebagainya. So mechanism of injury. ACL injury most commonly occurs during sports that involve sudden stop or changes in direction, jumping and landing, such as soccer, basketball, football, and downhill and skiing. So biasanya atlet-atlet yang akan mengalami kecederaan ACL ini biasanya ialah yang melibatkan lompat, pertukaran movement secara tiba-tiba, melompat ataupun jatuh daripada tempat yang keras. So pattern of injury tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, iaitu utamanya di basketball, gambar yang pertama, dia akan ada twisting and hyperextension injury commonly causes an ACL. So tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok apabila movement lutut tertwisting dan kemudian seseorang atlet itu kena dekat lutut, so direct impact, so dia akan menyebabkan ACL itu koyak. So gambar yang kedua ialah football, di mana hyperextension ataupun kaki terlebih straight, so dia akan menyebabkan hyperextension ataupun excessive loading dekat lutut. So gambar yang ketiga ialah jatuh, terutamanya main ice skating ataupun skiing, fall in skiing cause ACL tear. So simptom yang tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok ataupun boleh rasa apabila mengalami ACL ni, sebab setengah orang tak sama dia punya simptom. So yang pertama, dia akan mengalami pop or popping sensation in the knee. So popping ataupun loud of sound ni dia boleh juga berada di meniscus injury, tapi itu persamaan je lah. Tapi perbezaannya ialah apabila doktor melakukan MRI dan sebagainya. So yang kedua ialah severe pain and inability to continue activity. Okay. So memang patient yang mengalami ACL tear ini memang dia akan mengalami sakit yang teramat dan memang tak boleh nak continue kepada sukan dan sebagainya, apalagi untuk berdiri. So yang ketiga ialah rapid swelling, iaitu sangat-sangat keadaan di lutut sangat-sangat bengkak dan kemerahan.
Yang keempat ialah loss range of motion, di mana apabila pergerakan lutut melebihi 90 darjah memang menyebabkan sangat-sangat sakit. So, yang terakhir sekali ialah feeling instability or giving away with weight bearing. So, yang last sekali apabila ACL itu sendiri ataupun ligamen depan anterior lutut itu koyak, so dia akan mengalami lutut tu tak ada kekuatan untuk berdiri dan dia akan menyebabkan rasa macam puyuh hayam. Dia akan rasa seperti tiada kekuatan untuk berdiri. So, apa yang diagnosis yang kita boleh lakukan sekiranya pasien datang untuk mengadu sakit lutut? So, firstly, kita akan buat anterior drawer test. So, fizioterapi akan duduk dalam posisi macam ini. So, fizioterapi akan tarik tulang tu ke depan. So, sekiranya berlaku tulang itu ataupun pergerakan itu sangat senang untuk buat, itu merupakan positif lah indication untuk ACL tear. So, yang kedua ialah untuk mengkonfirmkan lagi ialah MRI iaitu magnetic resonance imaging. So, doktor akan buat MRI ini. So, yang ini adalah sangat tepat lah. So, dalam MRI sendiri akan nampak wastage yang lutut ACL itu koyak. Okay. So, kita pergi kepada physiotherapy management. Okay. So, yang pertama ialah basically apabila berlaku sesuatu injury, mana-mana injury, including the ACL injury, apa yang first kali fizioterapi akan lakukan ialah konsep PRICE, PRICE, iaitu protection, rise, ice, compression and elevation. Protecting the injured area from further damage is crucial to the healing process. So, ingat yang pertama ialah P ialah protection. So, it's meant to prevent further injury. For example, an injured leg or foot may be protected by limiting or avoiding weight bearing through the use of crutches, a cane or hiking poles. Saat bila berlaku ke injury, dia akan protection means apabila berlaku kecederaan di tempat lutut tersebut, mungkin tuan-tuan atau puan-puan boleh menggunakan tongkat ataupun something yang menghalang pergerakan di sebelah tempat yang sakit itu. So, yang kedua ialah rest. So, rest is important to allow for healing. So, rest iaitu berehat sekejap daripada melakukan sebarang aktiviti yang melibatkan penggunaan kaki ataupun lutut di sebelah yang sakit terbabit. So, yang ketiga ialah I ialah ice. Ice minimize and reduce swelling as well as to decrease pain. So, basically apabila berlaku sebarang injury, especially kepada lutut ataupun injured kepada ACL, ligamen pada lutut, ais sangat membantu. Sebabnya apabila berlaku injury, kita punya blood vessel itu kembang, dan apabila kita letak ais directly ataupun kita letak ais direct dekat tempat injured itu, dia akan reduce swelling dan kecilkan blood vessel. So, bila berlaku macam ni, ramai orang letak hot pack ataupun sebagainya. So, itu salah sebenarnya. So, basically kita kena letak ice pack untuk reduce pain dan kecilkan blood vessel itu. Itu yang kita kena ingat. Sebab apa-apa berlaku injured, blood vessel dia akan kembang, dan sebab itulah menyebabkan swelling ataupun radang ataupun tempat yang injured itu membengkak dan kemerah-merahan. Dan ice pack masa ini ataupun awal-awal injury ialah sangat penting untuk reduce swelling dan kurangkan sakit. Dan ice pack yang dinasihatkan ialah 15 ke 20 minit dan berulang-ulang sehingga sakit itu berkurang. So, yang ketiga, yang keempat ialah compression. So, compression ini ialah use of compression wrap such as elastic bandage to apply an external force to the injured tissue. This compression minimize swelling and provide mild support. Okay, selain pada ice juga, compression juga penting. So, tuan-tuan perempuan boleh menggunakan elastic bandage ataupun elastic bandage dan juga something yang boleh wrap untuk memberi external force ataupun melindungi daripada ligamen tersebut injured lagi. So, yang E ialah elevation. Elevation positioning the injured area above the level of heart. Elevation during most of the working hours, if possible, and positioning the injured limb on extra pillow for sleep is probability most effective in the initial 24 to 44 hours. So, yang last kali ialah elevation. So, apabila berlaku injury di bahagian ACL, tuan-tuan dinasihatkan untuk baring dan elevate ataupun position kaki di above the level of heart. Ini adalah untuk improve blood circulation dan untuk menghalang
untuk menghalang swelling daripada lagi teruk di bahagian kaki. So sebab bila elevation berlaku, dia akan improve blood circulation dan akan memberi peredaran yang bagus kepada jantung. So kalau perempuan perasan, kalau tuan-tuan perempuan baring apabila tempat injek kaki, so tuan-tuan baring, so tanpa elevate dia akan lagi membengkak pada kaki. Okay. So normally after biasanya kalau bila dah SCL itu semakin teruk ataupun dah fully damaged, doktor akan melakukan operation procedure surgery lah. So especially after the rehabilitation, after the surgery, rehabilitation ataupun fisioterapi adalah sangat penting untuk SCL injury. So 0 hingga 2 weeks, apa yang kita lakukan ialah mobilization of patella. So sebagaimana yang tuan-tuan puan boleh lihat, so yang ni kita akan gerakkan lutut kiri, kanan, depan, belakang. So yang ni kita buat gentle saja ataupun mild saja, adalah untuk tak nak bagi in the later stage, tak nak bagi ini jadi tegang. Okay, yang kedua ialah strengthening exercise for the calf muscle, hamstring and quadricep. Okay, so yang ketiga ialah electrical modalities. So biasanya kita akan guna TENS. TENS ni sangat penting untuk improve blood circulation, kurangkan sakit dengan ultrasound. So TENS ni basically kalau perempuan atau tuan-tuan datang kepada fisioterapi, biasa kita akan guna TENS lah. So TENS ini sangat membantu. Dia lebih kepada stimulation of neuron kepada otak untuk block transmission of pain. Itu ialah psychological effect dia. So apabila kita tak tense tu, dia akan sedenyut-denyut. So dia akan neurological, akan hantar signal kepada otak untuk reduce pain. So ultrasound pula, bila letak ultrasound, so ultrasound ni berbeza dengan ultrasound untuk check pregnancy dan sebagainya. So ultrasound ni untuk fisioterapi ialah untuk dia akan bagi wave dekat direct penetrate dekat muscle atau bone untuk healing process. Okay, so exercise yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat adalah yang pertama, this is called iso knee extension sit quad set. So yang pertama, okay, ialah, so yang kedua ialah iso knee flex sit hamstring set. Yang ketiga ialah active range of motion, hip knee flex heel slide. Yang keempat lah active range of motion. Yang kelima active hip extension prone. Dan yang keenam resist knee bike upright. So yang last kali, apabila last 2 minggu baru kita akan safety operation, kita akan bagi cycling lah. So saya akan demonstrate exercise sikit untuk calf muscle, hamstring dan quadricep 0 hingga 2 minggu. So biasanya lepas patient operate, patient memang dalam position yang sangat lemah. So masa ini ialah mild exercise sangat membantu. Okay, so yang pertama, ini adalah sebelah kiri saya ialah tempat operate. Jadi saya slow-slow angkat macam ini through the available ROM. Tidak melebihi 90 darjah lagi untuk mula-mula. So buat sehingga 10 kali. So tujuan kita lakukan ini adalah untuk kuatkan calf muscle ataupun muscle di tengah-tengah perut dan lutut. Okey. 3, 4, 5. So mula-mula dia akan rasa sakit sikit biasanya, tapi bila lebih pada 3 kali buat, dia akan kurang sakit. So insyaAllah lepas pada buat tu, swelling dengan pain akan reduce lagi. Okey. So yang kedua, bengkokkan lutut sebelah kanan, kemudian angkat kaki sebelah kiri. Okey. 2, 3, 4, 5. So tujuannya sama juga untuk kuatkan otot lutut, quadricep dan untuk improve blood circulation dengan reduce swelling. So yang keempat, so yang ketiga, perempuan boleh bengkok lutut macam ini, 2, kemudian gerakkan ke kanan dan ke kiri. So tujuan exercise ini ialah untuk
mengurangkan sakit pada bahagian belakang juga. Sebab apabila lepas exercise, apabila lepas ACL injury ataupun ACL surgery, dia akan menyebabkan pasien baring agak lama dan akan menyebabkan sakit belakang. Dan kemudian baring macam kemudian pasien akan baring dan pasien akan angkat sini. 1, 2, 3, 4, 5. So apabila biasanya lepas 3 ke 4 hari hospital, kita akan bagi exercise untuk hip atau pinggul dan menyebabkan pasien baring macam ni. Pastikan tempat injury di atas, kaki yang tak sakit di bawah, dan angkat macam ni. So perempuan akan dapat rasa contraction di pinggul. 1, 4, 5. Okey. Nak ni. Okey. So apabila dia 3 ke 6 minggu, biasanya goal fisioterapi ialah untuk achieve near full range of motion in knee flexion and extension. So normal range of motion ialah 0 sehingga 130 untuk knee flexion dan extension pula ialah 0. Jadi apabila 3 ke 6 minggu ini, kita akan pastikan atau fisioterapi akan pastikan pasien akan fully develop full range of motion. So yang apabila starting 3 ke 6 minggu ataupun 3 minggu awalnya, pasien dah boleh berjalan seperti biasa ataupun normal weight bearing gait. Kadang-kadang bila 3 minggu tu, pasien kadang-kadang tu dah bermula dengan tongkat lah. Kadang-kadang 4 minggu dah start jalan macam biasa. So yang kita boleh proceed to wall squat with feet 12 from wall ataupun 45 hingga 60 degree dulu. And then kita akan proceed to single leg stance balance, knee slightly flex. And then kita akan proceed to lateral step over ataupun joint position retraining. So kalau tuan-tuan perempuan pernah datang fisio, boleh 3 ke 6 minggu kita akan bagi sedikit advance exercise lah untuk pasien dalam kategori 3 ke 6 minggu. Okey, saya akan tunjukkan contoh. Ia adalah wall slide. Okey. Dapatkan sedikit lutut. Make sure punggung ke belakang. Dan bila buat wall slide itu, lutut jangan melebihi pada ibu jari kaki. Okey, macam ini. Okey. So bila buat wall squat ini, dia akan kuatkan lutut dan bagi proprioception untuk lutut sekali. So dia bagi part of balance juga untuk lutut. Dan kat pinggul pun dia akan terasa. Make sure ke depan, make sure pinggul ke belakang dan tangan ke depan. Okay, ini sebab 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Dan tujuan saya letak bola jumbo di belakang ni adalah untuk support. Okey. So next.
apa yang tuan-tuan boleh buat juga ialah macam ni. Ni dipanggil proprioception. So, biasanya saya akan mulakan dengan kaki yang injured dulu. Contohnya sebelah kiri. So, buat macam ni. Saja ke kiri. So, dia yang membantu untuk berjalan dengan baik, gait training. Ke depan. Ke kanan. Saya boleh buat lagi sekali. Okay. So, yang ketiga, boleh buat macam ni. Okey. Cik boleh bengkokkan lutut sikit, pinggul ke belakang. Lepas tu gerak ke kiri. Slow. Macam ni. Okey. So apabila dah mencapai 6 ke 9 minggu, kita boleh proceed to gym equipment lah, leg press, seated hamstring curve machine and hamstring curve. So apabila dah mencapai 6 ke 9 minggu, masa dah agak kuat dan masa untuk belakang keseluruhan body juga agak kuat. So kita boleh proceed into the leg press machine macam tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat dekat gambar yang pertama ke atas. So yang kedua ialah balance ataupun proprioception. Okay. So yang balance dan proprioception ialah paling penting untuk proceed to the sport activity. So sebab bila tak ada balance, dia tak akan dapat return to sport sebab kaki dah tak kuat lagi. So saya akan bagi contoh exercise. So, yang pertama, tuan-tuan boleh tengok gambar ni. Tuan-tuan boleh duduk di atas balance board dekat kaki bawah ni. So tuan-tuan perempuan boleh main bola ataupun someone yang boleh main bola, so that tangan ataupun kaki tu boleh balance. So yang kedua gambar ialah dipanggil balance beam juga. Balance beam ni agak fragile juga. So perempuan boleh berdiri di atas satu kaki dan buat all movement kiri kanan depan belakang, dan dia menggunakan standing on one leg. Okey, so saya akan tunjukkan demo lagi. Yang ni exercise yang untuk 6 ke 12 minggu. Okey. Yang pertama, kaki yang injured ataupun kaki yang cedera, contohnya sebelah kiri, saya akan buat macam ni. So, saya akan letak gym ball di depan. So, saya akan push ke depan. So, bila buat macam ni, dia akan rasa muscle contraction daripada bawah ke betis sampai ke quadricep. So, kena tahan 10 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu ke belakang. So, make sure belakang pun kena jaga, posture kena jaga. So, ini boleh buat 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu ke belakang balik. Okay. Step yang kedua adalah seperti ini. Sebab kadang-kadang pasien mengadu bila 6 ke 12 minggu sepatutnya dah boleh semayang seperti biasalah untuk orang Muslim. Tapi kebanyakannya 6 ke 12 minggu agak tegang lagi untuk nak solat ataupun sujud seperti biasa. So exercise amat disarankan lah. Okay, boleh sikit macam ni. Sebelum tu duduk macam ni. Okay, lepas tu boleh ke belakang sampai yang maksimum yang pasien boleh buat. Okay, ke depan. So dia akan stimulate masa dengan kurangkan tegang. Okay. So ini sama juga. Bila duduk macam ni, antara dua sujud ni, boleh tahan sehingga 10 saat lah, supaya otot dekat depan lutut dengan perut dia akan jadi stretch. Okay. Next. Okey, 9 ke 12 minggu. So masa ni memang dah maksimum sport specific training.
akan dibagi untuk passion. Contohnya kita akan bagi start lari dekat gym treadmill dalam speed 3 ke 5. Okay, so masa ni kita dah make sure patient boleh melompat, berlari dan melakukan functional training. Okay, so as long tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok pada gambar ni, this is advanced exercise yang tuan-tuan boleh lakukan di rumah. Okay, so bila patient dah start 3 ke 5 bulan, dah boleh yearly return to sport. Tapi ada syarat-syarat dia. Yang pertama ialah completion jogging or running program without pain and swelling. Sekiranya 3 ke 5 bulan ini atlet ataupun patient masih lagi sakit ketika berlari ataupun jogging, ia tak bagi signal untuk early return to sport lagi. So sekiranya patient dah bila jogging, running tanpa pain, tanpa swelling, dah memang tak sakit langsung, dia memang boleh return to sport. Okay, so biasanya kita akan advise patient selepas jogging ataupun running ataupun buat aktiviti berat akan letak ice pack untuk reduce swelling dan reduce pain. Okay, so apabila patient mencapai SCL ni mencapai 6 bulan, patient is totally can return to sport. And then make sure continuous strengthening and proprioceptive exercise. So bila 6 bulan ini memang maksimum patient memang 100% can return to sport. Okay, tapi make sure segala exercise ataupun strengthening proprioceptive exercise yang ada pada gambar tadi mesti patient buat untuk mengekalkan stamina and mengekalkan strengthening pada patient. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Close dia. Semua pangkah.